Okay, Assalamualaikum. Good morning. uh, Sekarang ni saya nak share sikit pasal Google Classroom. Okay, mungkin tutorial pendek, sebab sekarang ni pun saya tengah ada kuliah juga ni. Okay, so ni Google Classroom lah. Okay, siapa yang dah pernah explore, siapa yang pernah guna, so ni lah Google Classroom. Saya dah invite, siapa yang dah bagi email saya dah invite, so boleh accept. So bila buka Google Classroom ni, dekat belah atas sebelah kiri ni ada garis 3 ni. Okay, boleh tengok sini. So yang teaching, okay, bahagian teaching ni adalah yang kita jadi teacher lah. Kita join group tu ataupun kita join Google Classroom tu sebagai teacher. So sekarang saya dah buat group untuk group kita lah, group 2 EduTech, okay, O15. So dekat sini, okay, ini adalah dashboard dia lah, ataupun paparan utama dia. Okay, kat sini korang boleh tengok lah. Tak ada apa-apa, boleh tengok tak ada apa-apa. Okay, boleh tengok yang tak ada apa-apa ni. Sebab tak ada post apa-apa lagi. Okay, sebab kita tak ada post apa-apa lagi. So dekat sini kita boleh buat, kita as teacher ni, kita boleh buat announcement lah. Okay, kita boleh buat announcement something lah. Apa-apa announce kita nak buat dekat student kita, kita tulis kat sini. Ataupun kita boleh upload apa-apa bahan ataupun link. Okay, kita boleh post kat sini. Okay, so dia akan keluar dekat bahagian dashboard ni lah. So student akan buka, dia akan keluar bahagian dashboard ni. Okay, so macam mana kita nak post bahan? Kita dah buat kita punya lesson plan dalam bentuk PDF ataupun Words. Kita dah buat kita dah sediakan soalan quiz contohnya. Kita dah ready dah link untuk YouTube ataupun untuk apa-apa apps, Google Apps contohnya. So kita nak post macam mana kita nak buat. So apa kita boleh buat adalah kita pergi bahagian classwork. Okay, ini bahagian stream. So bahagian classwork, kita pergi bahagian classwork. Okay, dekat classwork ni dia ada create. Okay, so kita create. Kat sini ada assignment, question, material, okay, reuse, post dan topik. Apa benda semua ni? Sebenarnya semua ni adalah lebih kurang sama je. Okay, lebih kurang sama je. Dia punya tools dia yang kita boleh guna. Okay, so kita tengok contoh assignment. Kalau kita nak post apa-apa assignment yang student kita kena buat, so kita boleh post kat sini. Title apa dia, mungkin subjek apa-apa. Okay, instruction ataupun description, okay, tentang assignment yang kita nak student buat tu apa dia. Lepas tu kat sini kita boleh upload daripada Google Drive kita. Kalau kita dah ada bahan daripada Google Drive, contoh kita ada Google Docs, kita ada Google Sheet, okay, Google Slide. Contohnya Google Slide tu macam PowerPoint lah. Okay, Google Docs tu macam Words, Google Sheet tu macam Excel, okay, Microsoft Excel. So kita boleh upload kalau kita dah save dalam Google Drive kita. Tapi kalau kita just save dekat PC kita, kita boleh upload file. Okay, boleh upload file daripada sini. So apa-apalah kita nak share kan assignment tu, contoh kita minta kita upload file ni dalam bentuk PDF contohnya, ataupun Words contohnya kan. So kita nak student download dan juga buat dalam bentuk dalam Words tu dan submit balik. So boleh kita share bahan-bahan dekat sini. Ni adalah link. Kalau kita nak share link apa-apa, contoh kita ada link untuk Google Apps, contohnya Google Form kan. Google Form kita buat, mungkin kita boleh buat quiz dalam bentuk Google Form, kita share link dekat sini. Ataupun apa-apa link YouTube, ataupun add YouTube sendiri kat sini pun boleh. Okay, dekat assignment ni belah kanan sekali tu, okay, untuk belah kanan ni dia ada 4, okay, untuk kelas apa yang kita ajar. Kita sebagai teacher ni, kita teacher dalam Google Classroom yang mana. So ada banyak, macam saya ada banyak ni, okay. So kita fokus pada group kita je lah. Okay, lepas tu all student ke ataupun certain student ke. Macam group ni, kelas ni tak ada student lagi, so tak ada lah. Tapi selalunya memang kita assign kepada semua student lah kan. Okay, kemudian point kalau kita nak letak, okay, berapa, ataupun tak payah letak pun tak apa. Okay, sebab markah kita akan nilai sendiri. Kita dah ada kita punya rubrik sendiri, kita dah ada kita punya pemarkahan kita sendiri. So tak payah letak pun tak apalah. So tak payah bagi Google yang letak markah, so kita yang letak markah. Ataupun kita nak letak markah juga pun boleh, tak kisah, boleh juga. Okay, berapa kita nak letak, 50 ke ataupun 100 ke, 1000, 100. Okay, tak kisah. Maksudnya apa, point ni kalau siapa hantar assignment tu, so dia dapat point ni contoh. Okay, so boleh juga dalam kita buat ni untuk kita collect point student. Siapa yang student paling banyak point, mungkin kita akan bagi reward contohnya pun boleh. Okay, so due, kalau kita nak letak due, boleh letak due sini, ada kalender. Okay, bila yang dia last kena hantar.
topik apa dia. Contoh title ni mathematics, kalau kita dah buat kat sini title tak payah letak ataupun letak title sini tambah tolak topik mathematics, tak kisah, boleh je. Dia fleksibel, dia tak semestinya ni, dan dia tak wajib pun isi yang ni sebenarnya. Okey, tapi elok kita isilah. Kalau tak nak letak markah tak payah letak. So tu bahagian assignment. Kita pergi ke bahagian quiz assignment. Nampak dia lebih kurang je, dia ada title, instruction. Cuma kat sini nampak dia lebih kepada macam saya kata tadi, kalau kita buat quiz dalam bentuk Google Form, so kita boleh letak sini. Tapi sebenarnya dia tak ada apa. Kalau kita nak letak ni kan, contoh dia tunjuk Google Form ni, kita letak bahagian assignment pun boleh. Kita share link, dia akan keluar macam ni juga. So dia macam tak ada apa sangat pun. So kita boleh guna mana-mana je. Kita boleh guna assignment, kita boleh guna quiz assignment. So benda yang sama. Cuma title dia lah beza. Title form tu berbeza lah. Okay. Question nampak benda yang sama juga. Okay. Cuma dekat sini student boleh reply, boleh respon, boleh respon dekat sini lah. Kita nak student respon dalam bentuk short answer ataupun multiple choice terpulang. Okay, multiple choice kita kena buat lah. So dekat sini pun question ni kita boleh buat quiz juga dekat sini pun boleh, tak ada masalah. Alright, sini sesuai lah kita letak point kan. So tak ada masalah lah. Ni bahagian question. Contoh macam kita nak buat apa ya, kita nak student isi maklumat maklumat peribadi contohnya kan, sebagai intro atau sebagai pengenalan. So kita tak kenal lagi student baru kita kan. So kita boleh letak sini. So instruction dia apa? Okay, kita bagi arahan semua student perlu declare ataupun perlu intro diri sendirilah. Okay, dengan apa item yang kita nak adalah nama, tempat tinggal ataupun negeri kelahiran contohnya. Okay, umur, okay, nombor telefon untuk grup WhatsApp dan sebagainya lah. Okay. Okay, so sama juga, tak ada apa sangat. So kat sini kita boleh tick lah student can reply each other ataupun just edit answer saja. Kalau each other ni contoh seorang post, orang lain perlu kat komen, kat reply lah. So kalau boleh tak payah lah kan. So better kita stick student can edit answer sahaja. Okay, next adalah material. Material ni pun sama benda yang sama, cuma dia tak adalah markup semua tu. So sesuai untuk apa material ni? Sesuai untuk kita letak nota, kita letak apa lesson plan, kita letak kita punya schedule kan, jadual, untuk student tengok, untuk student rujuk lah. Okay, so student refer. Alright. Saya tak pasti korang dengar ke saya punya kelas tu sekali. Okay, so semua lebih kurang sama. Kita boleh upload kat sini apa-apa notes yang kita dah sediakan. Okay. Okay, reuse ni apa post yang kita nak reuse balik. Kita dah post sebelum ni banyak. Sebelum ni mungkin dah banyak sangat, dia tenggelam kan, dah jauh sangat. Kita boleh reuse post. Topik pun kita boleh set topik apa kita nak letaklah title tu kan. Okay, dia ada Google Calendar juga kat sini untuk kita tengok. Dan kita ada Google dia ada class drive folder pun boleh, kita boleh set. Okay, ni khas untuk folder. Contoh kita nak kelas kita ni kelas contohnya kelas EduTech 015. So folder ni kita boleh buat folder untuk subjek-subjek tertentu. Kita ada subjek EduTech, kita ada subjek learning design. Okay, so kita boleh buat dua folder yang berbeza lah. Okay, new ni drive ni macam folder ataupun simpanan lah. Okay, nampak bentuk folder ni. Okay, ke kalender kita boleh tengok kalender. Kita boleh set apa kita panggil apa, planner kan, apa yang kita nak ni, buat jadual kita ke. So itu bahagian classwork. People adalah orang yang ada dalam kita punya Google Classroom ni lah. Okay, dalam kelas kita ni, kalau teachers saya dah invite semua ni yang bagi email. Student tak ada seorang pun lagi. Atau siapa-siapa nak try, korang nak try, kalau korang ada 2 account kan, ada account satu lagi, boleh guna sebagai student. Try invite diri sendirilah. Saya dah invite korang sebagai teacher ni. Siapa lagi teacher ni boleh invite student lah kan. So try lah buat kalau nak buat, kalau nak try. Grade ni tak payah tengok, tak apa. So yang penting stream, classwork, people. Okay, 3 ni. Yang paling penting sebenarnya classwork lah. Okay, stream ni adalah apa yang kita post dekat classwork tu, dia akan muncul dekat bahagian depan ni. Okay, customize ni boleh customize lah. Kalau nak buh gambar apa-apa kat sini, so boleh custom lah. Alright, so itu saja untuk Google Classroom. Thank you.